Okay, 11. In diagram 5, okay, diagram 5, dia kata MPQ ni segitiga bersudut tegak, right angle triangle. So, MPQ, okay, nampak sudut tegak. Okay, dia kata given that QN sama dengan 13, QN sama dengan 13 cm, MP sama dengan 24 cm and N is the midpoint. Dia kata MP 24, N ni tengah-tengah. Jadi sini 12, sini 12. Find the value of tangent Y. Jadi dia nak cari tangent Y. Okay. Jadi sekarang ni bila trigo ni, formula dia soh, cah, toa lah. Jadi O ni opposite, H ni hypotenuse, A ni adjacent. Jadi sekarang ni bila kita ada segitiga, okay, bila kita ada segitiga, kita tahu sudut dekat sini sebelah sudut A bertentangan ialah O dan sini ialah hypotenuse. Dia kata tangent Y. Jadi kalau tangent, nampak kalau tangent theta sama dengan opposite bagi adjacent. Kena tahu opposite dengan adjacent. Jadi sekarang kita tengok Y ni dekat sini. Jadi nampak dia dekat second quadrant kan. Jadi kita boleh cari yang kecil ni dulu. Okay, jadi kalau yang kecil ni nampak ada 12, ada 13. Tangent sama dengan opposite bagi adjacent. Jadi opposite dekat QP. Jadi sama dengan QP bahagi adjacent ialah sebelah dia ialah 12. Jadi QP ni berapa? Jadi boleh guna Pythagoras theorem. Jadi Pythagoras theorem ni nampak hypotenuse 13. Jadi kita tahu QP kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Jadi QP sama dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan dapat 5. Jadi sini sama dengan 5. Jadi sekarang QP sama dengan berapa? QP sama dengan 5, 5 per 12. Tapi 5 per 12 ni kalau yang kecil ni. Kita tahu kalau quadrant rule, okay, kita tahu sini A, ni S, T, C. Okay, jadi dekat kuadran kedua, maksudnya daripada 90 darjah sampai 180 darjah, kita tahu sin je yang positif. Sekarang Y ni tangent Y. Jadi dekat kuadran kedua, tangent negatif. Dekat tangent pertama, maksudnya sudut bawah 90 darjah memang semua positif. Okay, jadi sekarang kita kira untuk sudut kuadran pertama. Kalau tengok Y dekat kuadran kedua. Bila kuadran kedua, maksudnya Y ni negatif 5 per 12. Jawapan dia C. Nombor 12, dia kata mana yang tunjukkan Y sama dengan sin X daripada 90 sampai 270. Jadi kalau sin ni kita tahu bentuk dia macam ni kan. Jadi sini ialah 180, sini ialah 360. Jadi bila dia kata 90 mesti dekat sini. Nampak sini 90, sini 270. Jadi bentuk dia ni naik turun sikit macam ni, nampak? Okay, jadi kita tengok mana bentuk macam ni. Jadi A ni dah salah, B pun salah. Nampak? Jadi jawapan dia C. Sebab dia kata graf sin X. Jadi bila kata sin X, kita boleh terus lukis yang mana kalau yang normal daripada 0 sampai 360. Lepas tu kita boleh tarik keluar lah. Jadi yang ni sama dengan yang ni. Okey, 13 dia kata dia kata gambar ni tunjuk right prism lah. Dia kata prisma tegak. Okey. Lepas tu dia kata horizontal base PQR. Jadi dia punya bawah dia PQR. Okey, dia kata right angle triangle PQR is the uniform cross section of the prism. Okey, dia kata PQR sama dengan 90 darjah. Okey, jadi ni 90 darjah. Nampak tak prisma atas bawah? Sama. Dia kata angle between plane PSU dengan TSU. Jadi mana PSU? Jadi PSU dengan TSU.
Jadi PSU yang ni PSU yang hitamkan ni TSU yang atas. Jadi bila kita nak kira, kita bayangkan kalau dia jatuh 90 darjah. Jadi kalau kita himpapkan dia, P ni akan himpap dekat T. Nampak? Jadi bila dihimpap dekat T, sudut dia yang ni lah. Nampak? Jadi TUP ataupun PUT pun boleh. Jadi jawapan dia A. Okay, 14 dia kata diagram ni tunjuk regular hexagon. Okay, RSTU. Okay, hexagon ni kita tahulah 6 cc. Okay, dia kata VU lies on horizontal plane. Okay, VU ni dekat horizontal plane, dekat satah mengufuk. Lepas tu M ni center lah, tengah-tengah hexagon. Mana yang betul? Angle of depression, sudut tunduk. Jadi bila dia kata sudut tunduk ni, kita tahu daripada paksi X, daripada paksi Y ni dia mesti bawah paksi. Nampak dia bawah paksi. Dia kata daripada titik M. Jadi bila ke bawah, jadi sudut dia sama ada sini atau sini. Jadi dia ada dua, sama ada TMU ataupun WMV. TMU ni kalau arah terbalik sama jugalah dengan UMT. Yang ni pun VMW. Okey. Jadi yang mana yang ada sini? Jadi SMT bukan, WMV. Nampak ni betul WMV. Jadi B. RSM pun bukan, MTU pun bukan. Jadi jawapan dia B. Okay, nombor 15, dia kata diagram 8 ni tunjuk dua poles on horizontal plane. Ada dua, batang tiang lah atas satah mengufuk. Okay, dia kata PQR lie on the plane. Okay, PQR ni atas dia punya ni lah, satah tu lah. Dia kata angle of elevation. Bila dia cakap angle of elevation, maksudnya daripada X ni dia naik atas. Bila cakap pasal depression tadi, depression maksudnya daripada satah dia dekat bawah. Okay, ni beza elevation ataupun sudut dongak dengan sudut tunduk. Okay, kita ambil lagi. Apa lagi soalan? Apa lagi dia cakap? Dia kata the angle of elevation, nampak daripada bawah ni, dia kata S daripada T ialah 46. Jadi S daripada T 46. Mana S, mana T? S daripada T, okay, kita tahu daripada bawah kan? Nampak sebab dia elevation daripada bawah, jadi kat sini ialah 46 darjah. Dia kata lepas tu S daripada T and point P. Okey, S daripada T 46 ni S daripada T. Yang ni pula S daripada P. S daripada P 42. Jadi S daripada P 42. Jadi sini pula kalau tarik sini, sini ialah 42 darjah. Okey. Dia kata cari tinggi dalam meter tiang RS. Jadi dia nak tinggi RS ni berapa? Okey, sekarang kita nampak yang ni tinggi 18. Yang ni sudut 40. Jadi kita boleh cari apa panjang dekat sini. Jadi trigo ni formula ni lah. So, toa. Jadi A ni adjacent, O ni opposite. Jadi sekarang nampak tak, bila kita ada segitiga, sudut dekat sini kita tahu opposite bertentangan, sini opposite, betul-betul bawah dia ni adjacent, sini hypotenuse. Jadi tengok apa yang kita ada opposite, kita ada sudut, kita nak cari A. Formula yang guna O dengan A ada sudut ialah tangent. Jadi kita tahu tangent theta sama dengan O bahagi A. Jadi yang ni 46. Tangent 46 sama dengan O ni opposite bertentangan dia ialah 18 per A. A ni bawah ni lah adjacent. A sama dengan 18 per tangent 46. Kita dapat 27
17.38 meter. Jadi kita tahu bawah ni 17.38. Sekarang kita nak cari tinggi tadi kan, daripada S pergi A. Kalau kita tengok sekarang kita dah ada PO ni 13. Jadi OA sama dengan atas ni 17.38. Jadi kalau tengok segitiga besar ni, sini 42. Bawah ni kita dah ada 13 tambah 17.38. Kita 30.38. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita dah ada adjacent. Sekarang kita nak cari yang tinggi ni ialah pertentangan opposite. Jadi kita guna formula tangent. Jadi kita tahu tangent theta sama dengan O bahagi A. 4O bahagi A. Jadi tangent 42 sama dengan opposite tak tahu bahagi A 30.38. Jadi O sama dengan bawa pergi tepi 30.38 tangent 42 kita dapat sama dengan 27.35 meter. Jadi SR ni, RS ni sama dengan 27.35. Soalan nak RS, jadi jawapan dia A, 27.35 meter. Okey, 16 dia kata diagram 9 ni tunjuk position house Amir, Ashraf, Aiman dengan Naim. Jadi ni kedudukan rumah empat-empat ni lah dia kata. Okey. Dia kata rumah Amir ni, okey sekarang okey. Utara, selatan, barat, timur. Sebab dia cakap pasal north kan, dia kata rumah Amir ni utara rumah Aiman. Jadi rumah Amir utara rumah Aiman. Okey, Amir ni utara rumah Aiman, jadi kita tahu dekat sini utara dia, north. Tiba-tiba bahasa Inggeris kan, ataupun utara lah. Okey, dia kata Ashraf dari rumah Naim. Jadi Ashraf dari rumah Naim ialah 140. Jadi Ashraf dari, kita tahu ni utara kan, jadi kita tahu Ashraf ni dari rumah Naim berapa tadi? 140. Jadi kita tahu, nak tahu bearing ni kita terus sambung sini pergi sini. Jadi sini Naim ni, daripada Naim punya rumah pergi rumah Ashraf 140 darjah. Dia kata rumah Aiman dari rumah Ashraf 30. Dia kata dari rumah Ashraf, maksudnya dari Ashraf punya utara tarik pergi dekat rumah Aiman. Jadi sekarang, okey, daripada Ashraf ni kita tarik pergi rumah Aiman, kita tahu Ashraf pergi rumah Aiman ni nampak daripada utara. Mesti tarik dari utara. Sini 30 darjah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata, okey, jarak rumah Ashraf dan Naim, jarak rumah Ashraf dengan Naim, okey, jarak rumah Ashraf dengan Naim sama dengan jarak rumah Aiman dengan Naim. Mana Aiman dengan Naim? Okey. Jadi dia kata sekarang ni Ashraf dengan Naim sama dengan rumah Aiman dengan Naim. Cari bearing rumah Naim dari rumah Aiman. Okey, jadi sini utara kita nampak. Okey, yang ni selari, nampak tak utara-utara ni selari. Kalau sini 140, sini pun 140. Kejap, soalan dia nak rumah Naim dari rumah Aiman. Dari Aiman, ni Aiman, utara Aiman pergi sampai rumah Naim, sampai sini yang dia nak. Okey. Okey, sebelum tu, okey, sini 140, automatik kita tahu sini ialah 40 darjah. Kan garis lurus, sini mesti 180. Jadi kalau tarik keluar segitiga ni, kita nampak sini dah 70. Sini mesti 70 sebab sini sama dengan sini. Jadi dekat sini ialah 180 tolak 70 tolak 70 dapat 40. Jadi sini ialah 40. Nampak tak sini 40. Jadi 140 tolak 40, sini 100. Jadi yang ni nampak tak, utara dengan utara ni pun sama selari. Bila sini 100,
bila selari, sudut pedalaman dia mesti 180. Sini ialah 80. Jadi bearing daripada rumah Aiman pergi rumah Naim ni, maksudnya Naim daripada Aiman sama dengan 360 tolak 80. Kita dapat 280. Jadi jawapan dia C. Okay, 17. Dia kata N ni North Pole, S ni South Pole. Okay, ni North, ni South. Dia kata NOS ni axis of Earth. Ni NOS. Okay, NOS ni axis of Earth lah, tengah-tengah ni. Lepas tu yang ni Greenwich Meridian. Kita tahu kalau dekat Meridian Greenwich ni longitude sama dengan 0. Okay, lepas tu dia nak P. Jadi kita tengok sekarang ni kosong. Okay, sekarang ni yang ni utara, selatan, barat, timur. Jadi kita nampak dia ke kiri, maksudnya dia ke barat. Jadi bila 40 daripada Meridian Greenwich pergi P ni 40, jadi sini ialah 40 barat. Jadi kita nampak POQ ni satu bulatan. Jadi kita tahu kalau bulatan ni Q ni sama dengan 180 tolak 40 tolak yang ni punya longitude tapi arah berlawanan. Jadi sini ialah timur. 180 tolak 40 dapat 140 timur. Jadi jawapan dia 140 timur C ataupun 140 east lah. North, south, west, east. Okay, express single fraction simplest form. Jadi kalau soalan macam ni, kalau boleh faktorkan, kita faktorkan. Jadi tengok 2x tambah 6, kita boleh faktorkan, kita boleh keluarkan 2. Bila keluarkan 2, 2x bahagi 2, tinggal x, 6 bahagi 2 dapat 3. Y tolak 3 tak lewat apalah. Okay. Nampak tak? Bila bahagi pecahan ni, kita terbalikkanlah untuk darab. Jadi sekarang ni, okey, atas ni dapat y kuasa 2 tolak 9. Jadi y kuasa 2 tolak 9, kita boleh faktorkan sama dengan y kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Bila kuasa 2 tolak kuasa 2, y tolak 3, y tambah 3. Jadi sini y tolak 3, y tambah 3. Okey. Jadi atas ni 2x ni memang dah difaktorkan, 2x tambah 3 kuasa 2. Okay, sama dengan, jadi x tambah 3 boleh potong dengan yang ni, jadi tinggal satu je. Y tolak 3 boleh potong, jadi kita tinggal 2, y tambah 3 per, okey, 2 boleh potong tak perasan, jadi 2. Y tambah 3 per x tambah 3. Jadi y tambah 3 per x tambah 3, jawapan dia A. Okey, jadi 19 ni, okey, kita tengok. P tambah Q, okey, sekarang nampak tak? P tambah Q, P tolak Q tolak P tolak Q kuasa 2. Jadi kita kembangkan dulu. Kalau nak kira, bila kita kembang, nampak tak? Tambah darab tolak. Nombor yang sama, automatik P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Yang ni tolak. Bila kuasa 2 macam ni, kita kuasa 2 kan depan, P kuasa 2, 2 darab negatif Q darab P dapat tolak 2PQ. Jadi Q kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Jadi kita nampak P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 tolak P kuasa 2, tolak-tolak jadi tambah 2PQ, tolak tambah jadi tolak Q kuasa 2. Jadi P kuasa 2 ni dah hilang, negatif-negatif akan jadi tolak 2. Jadi ni positif kan, jadi 2PQ tolak 2Q kuasa 2. Jadi 2PQ tolak 2, ni lah, D lah. Okey, nombor 20 ni cari nilai M. Jadi 3M tambah 4 sama dengan 1/2 M tolak 7. Bila kita kembangkan, 3M tambah 4 sama dengan 1/2M. 1/2 tolak 7, darab negatif 7. Negatif 7/2. Kita bawa setempat. 3 tolak 1/2, 3 darab 2, 6. Jadi dapat 5M/2.
4 bawa pergi belakang, negatif 7 per 2 tolak 4. 4 darab 2, 8, negatif 7, 8, negatif 15 per 2. Jadi 2 boleh potong. 5M sama dengan negatif 15. M sama dengan negatif 15 bahagi 5. Dapat negatif 3. Jadi jawapan dia A.